Kita tahu bahawa Indonesia ni dia merdeka bulan yang sama dengan kita, iaitu bulan Ogos. Tepatnya 17 Ogos 1945, Indonesia merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Tapi menurut penjajah mereka iaitu Belanda, Indonesia ni merdeka pada 27 Disember 1949. Loh, kok bisa? Nah, so cerita dia macam ni. Selepas Perang Dunia Kedua, masa tu kan Jepun kalah, kena jatuhkan bom atom. So 14 Ogos ni Jepun dah mula undur, dia dah tinggalkan Indonesia sikit-sikit. Golongan muda, dia nakkan Sukarno ni cepat-cepatlah kita merdeka ni sebelum datang kuasa asing lagi. So Sukarno ni macam okeylah, dia beralah dengan golongan muda, dia isytiharkan kemerdekaan dalam masa yang sangat ringkas, sangat cepat, tak sampai 2 hari perbincangan. So 17 Ogos 1945 Indonesia merdeka. Kemudian datanglah balik Belanda dan British. For your information, British pernah jajah Indonesia. So datang British dengan Belanda ni ke Indonesia, dia cuba ambil balik apa yang Jepun tinggalkan sebagai pasukan yang kalah dalam Perang Dunia. Dan Belanda menganggap ini adalah negara jajahan aku yang dulu. So dia cuba ambil balik, tapi masa tu Indonesia kan dah merdeka. So Belanda ni cubalah melancarkan jam serangan. British pun sama, ikut serta juga. Pada masa tersebut, Timbalan Gubernur Jeneral Hindia Belanda yang bernama Hubertus Johannes van Mook, dia telah cadangkan kalau Indonesia ini akan menjadi sebuah negara persekutuan. Tapi dia tengok Indonesia ni dia dah merdeka, dia memilih republik. So langkah pertama Van Mook ini, dia mengadakan satu pertemuan dengan orang-orang besar dari Pulau Sulawesi dan juga orang-orang dari Nusa Tenggara, termasuklah dari Bali, dari Lombok dan Pulau Berdekatan, dan juga dari Pulau-Pulau Maluku yang dikenali sebagai Indonesia Timur atau Timur Jauh pada masa tersebut. Satu pertemuan ini telah menghasilkan satu konferensi Malino pada 15 hingga 25 Julai 1946. Dan konferensi Malino yang diadakan di Sulawesi Selatan ini disambung dengan konferensi Pulau Pangkal Pinang di Pulau Bangka dan juga diakhiri dengan konferensi Denpasar di Pulau Bali, sehingga mencetuskan satu negara Indonesia Timur. So ada negara di dalam negara, di mana pada masa tersebut negara Indonesia Timur ini dipimpin oleh seorang presiden bernama Cokorda Gede Raka Sukawati, dan juga ketua pentadbirannya iaitu seorang Perdana Menteri yang bernama Najamuddin Daeng Malawa. Dan negara ini telah beribu kotakan di Makassar. Pada masa yang bersamaan, sewaktu negara Indonesia Timur ini terbentuk, Belanda dan Indonesia ni dia sedang konfront satu sama lain. Dia kata, mana satu kawasan Indonesia ni? So melalui satu perjanjian Linggarjati yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 25 Mac 1947, Belanda mengakui bahawa Indonesia yang merdeka itu terdiri daripada Pulau Sumatera, Jawa dan Madura sahaja. Dan Belanda akan meninggalkan Indonesia selewat-lewatnya 1 Januari 1949, dan juga Indonesia harus bersetuju membentuk Republik Indonesia Syarikat dan membentuk satu Commonwealth, satu kerjasama di antara Indonesia dengan Belanda tersebut, mengakui Queen of Wilhelmina sebagai ketua negara. Van Mook dia kembali berkempen untuk cuba menubuhkan negara-negara persekutuan ini, di mana selepas perjanjian Linggarjati, negara yang terbentuk seperti negara Pasundan yang sekarang menjadi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Timur dan juga negara bahagian Madura. Dan semua ini kemudian telah dipertikaikan oleh Indonesia sebab Van Mook seolah-olah telah melanggar perjanjian Linggarjati tersebut, dan kemudian tercetuslah satu perjanjian yang kedua dinamakan perjanjian Renville, telah ditandatangani di dalam satu kapal perang milik Amerika Syarikat yang berlabuh di Jakarta pada 17 Januari 1948, di mana poin dalam perjanjian Renville ini salah satunya adalah sekarang Belanda mengakui kekuasaan Indonesia adalah Sumatera, Jawa bahagian tengah dan Yogyakarta. Ini mengakibatkan kekuasaan Indonesia menjadi semakin sedikit. Van Mook kembali
cuba memperdayakan negara-negara bahagian yang dia dah bentuk itu untuk membentuk satu majlis permesyuaratan negara-negara persekutuan atau dikenali sebagai BFO. BFO ini yang diketuai oleh Sultan Hamid II daripada Pontianak, Kalimantan. Dia cuba berunding dengan Presiden Sukarno untuk bersama-sama dengan Belanda menandatangani perjanjian baru, perjanjian yang terakhir dikenali sebagai Konferensi Meja Bundar, di mana Republik Indonesia Syarikat akan dibentuk berdasarkan negara Indonesia dan negara-negara bahagian yang lain. Dalam perjanjian tersebut, Belanda dia mengakui Republik Indonesia Syarikat terdiri daripada 7 negara bahagian, iaitu negara Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi beberapa daerah otonom yang lain, dan juga ada wilayah persekutuan Jakarta. Sejak 27 Disember 1949, Indonesia dikenali sebagai satu Republik Indonesia Syarikat yang berbentuk persekutuan dengan ada 7 presiden yang berbeza di setiap negara tersebut, dengan adanya Perdana Menteri, dan Sukarno menjadi the great leader bagi Republik Indonesia Syarikat tersebut sebagai presidennya. Atas kesedaran orang-orang Indonesia pada masa tersebut untuk tak nak lagi berada di bawah naungan Belanda, maka lambat laun negara-negara bahagian ini akhirnya bersatu dengan negara Republik Indonesia tersebut yang semasa pengisytiharan kemerdekaan itu. Pada kemerdekaan yang kelima pada tahun 1950, Republik Indonesia Syarikat ditukar nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal seperti sekarang. Jadi kalau kita tengok sejarah bagaimana pembentukan negara persekutuan oleh Belanda dengan bagaimana negara persekutuan dengan negara kita, terdapat beza yang mana ini mungkin menjadi faktor kenapa Sukarno dia tak suka dengan pembentukan negara Malaysia, kerana menganggap negara Malaysia ini adalah satu negara boneka, negara yang berada di bawah naungan British.